Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan satu kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Presiden PAS yang mana di sini saya lihat tajuk besar di media mengatakan bahawa Hadi menegaskan sumpah bai'ah lebih berkesan daripada RUU anti lompat parti, dan kenyataan itu juga dia mengatakan bahawa pelaksanaan sumpah bai'ah yang diamalkan terhadap calon pilihan raya daripada parti itu lebih berkesan berbanding dengan rang undang-undang RUU anti lompat parti yang baru diperkenalkan. Dan menurutnya, walaupun sifat iman dan takwa terletak pada hati manusia, namun Islam menetapkan bahawa tiada siapa yang dapat mengatasi hukumnya. Dan dia cakap juga di sini, perkara itu ditegaskan dalam perlembagaan PAS bahawa hukum Allah dan Rasulnya adalah sumber tertinggi yang mewajibkan kepada para pemimpin utama dan calon pilihan raya untuk melafazkan sumpah bai'ah sehingga mengatasi segala undang-undang bagi memelihara integriti. Dan langkah ini lebih berkesan daripada undang-undang lompat parti yang baru saja diperkenalkan. Dan ini kata beliau apabila menyampaikan ucapan dasar di sempena Muktamar PAS ke-68. Jadi apa yang saya boleh buat ulasan tentang isu ini adalah berkenaan dengan isu yang nak diperkatakan oleh Presiden PAS ini. Apabila dia mengatakan bahawa sumpah bai'ah lebih berkesan daripada RUU anti lompat parti, itu tergantung kepada beliau itu sendiri. Tetapi saya sebagai rakyat melihat jika ini kenyataan yang dikeluarkan, maka saya rasa lepas ini mahkamah di negara ini boleh tutup, badan-badan kehakiman pun boleh tutup, serta juga kita tidak payah ada parlimen, kerana parlimen kita untuk menggubal undang-undang, untuk kita membuat undang-undang baru juga tidak berguna. Karena kita menggunakan saja apa yang dikatakan oleh Presiden PAS ni, apapun undang-undang, apapun RUU ni yang kita nak buat, kita buat saja sumpah bai'ah. Jadi ini adalah satu yang pada saya songsang dalam negara kita ni yang mengamalkan demokrasi, negara yang ada berbilang kaum. Jadi Presiden PAS harus sedar bahawa negara ini terdiri daripada berbilang kaum yang mana tidak semua beragama Islam. Jadi kalau kita parti seperti parti multiracial tidak akan nak membuat sumpah bai'ah. Jadi bagaimana orang yang non-Muslim tu? Jadi PAS mungkin boleh laksanakan, UMNO mungkin boleh laksanakan, tetapi bukan pada parti-parti yang tidak kepada parti perkauman, parti yang berlandaskan keagamaan. Jadi di sini saya lihat Presiden PAS dia tidak melihat ke arah keharmonian negara ini. Dia lebih kepada memainkan isu perkauman. Dan apa yang kita lihat di sini, apabila rakyat itu menjadi seorang ahli politik yang mana perlu ada undang-undang ataupun panduan untuk diikuti. Jadi kalau kita dah buat RUU anti lompat parti yang mana setengah gila lah orang kata, setengah matilah ahli-ahli parlimen untuk cuba menjadikan RUU anti lompat parti ini sehingga jadinya dan sehingga boleh diguna pakaikan, itu bukan satu perkara yang mudah. Seperti DAP, dia memperjuangkan perkara ini berpuluh-puluh tahun dan akhirnya terlaksana hari ini. Tetapi kalau kita ikut apa yang Presiden PAS ini nak katakan bahawa cukup dengan menggunakan sumpah bai'ah, kita dah lihat apa yang berlaku dalam PAS itu sendiri. Apabila ada pertelingkahan apabila Tuan Guru Nik Aziz meninggal, yang mana kita lihat dia berpecah dua. Yang mana hari ini kita lihat ada Parti Amanah dan juga Parti PAS. Orang-orang daripada Parti Amanah ini tadi adalah orang PAS, pemimpin-pemimpin PAS yang merasakan bahawa perjalanan Parti PAS ini sudah tidak lagi mengikut landasan yang sepatutnya. Apabila perjuangan Tuan Guru Nik Aziz telah pun meninggal dunia dan akhirnya diambil oleh Presiden PAS yang ada hari ini, yang mana kenyataan-kenyataannya kita lihat lebih kepada berbau perkauman, berbau kepada keagamaan, yang mana dia tidak mengharmonikan keseluruhan rakyat Malaysia ini. Dan kita lihat apabila dia menegaskan untuk pelaksanaan sumpah bai'ah ini diamalkan. Jadi kenapa PAS sendiri ikut menyokong RUU anti lompat parti ini? Jadi apa tujuannya? Jadi kenapa PAS tidak payah menyokong dan gunakan saja sumpah bai'ah yang dia katakan ini tadi, dan tidak perlu menggunakan RUU anti lompat parti. Tetapi ini adalah satu kesilapan besar yang kita boleh lihat bahawa PAS dia langgar saja undang-undang, langgar saja apa yang mereka buat, bincang di parlimen, dan mereka akan mempertikaikan seolah-olah mereka yang terbaik
tetapi apa yang telah diputuskan bersama pun mereka langgar. Ini adalah satu contoh yang kita lihat. Apabila mereka sendiri menyokong RUU anti lompat parti dan akhirnya Presiden PAS yang selalu absen dalam parlimen tu, dia buat kenyataan seperti ini, kenyataan lain pula. Ini adalah yang kita lihat. Apabila tiadanya RUU anti lompat parti, maka itulah sebabnya berlaku langkah Sheraton. Apabila berlaku langkah Sheraton, siapa dia pendorong utama di sebalik kancah-kancah ini? Mereka seperti Presiden PAS inilah yang ke hulu ke hilir berunding untuk menjatuhkan kerajaan orang lain, yang mana dia nak mengambil kesempatan dengan cara menipu, ikut pintu belakang ini tadi, mengkhianat supaya mendapat sokongan dan akhirnya menubuh kerajaan yang mana tidak sah dan akhirnya membuat porak-poranda dalam negara. Jadi Presiden PAS ini pada saya tidak mempunyai matlamat dalam perjuangan politik. Matlamat perjuangannya hanya adalah mengejar hawa nafsu beliau itu sendiri. Yang mana kita lihatlah kenyataan-kenyataan dikeluarkan seperti ini. Dia kenyataan-kenyataan yang dilihat oleh orang yang boleh dijadikan sebagai propaganda, sebenarnya adalah untuk menyelamatkan diri beliau itu sendiri supaya ahli-ahli PAS akan datang tidak melompat parti, ataupun dia rasakan bahawa dia takut ada yang akan pergi meninggalkan PAS selepas ini. Jadi dia keluarkan kenyataan ini seolah-olah menakutkan ahli-ahli PAS, anggota-anggota PAS, pemimpin-pemimpin PAS supaya taat. Ini sebenarnya. Jadi dalam negara yang demokrasi ini sebenarnya kita mempunyai pilihan. Politik ini tidak boleh kita kaitkan dengan agama. Politik adalah idealisme. Politik adalah untuk memimpin negara. Politik adalah untuk membangunkan negara. Ini Presiden PAS kalau dia rasa bahawa dia nak politik ini menjadikan diri dia sebagai orang yang dilihat kepada agama, baik dia jangan masuk ke politik. Dia lebih baik menjadi tok imam ke, tok kadi ke. Jadi apa yang penting untuk agama dalam negara ini yang melibatkan Islam. Jadi dia keluarkan kenyataan seperti ini seolah-olah dia nak melawan arus dengan perundangan negara kita ini. RUU anti lompat parti ini adalah rang undang-undang yang telah pun diluluskan di parlimen. Ini bukan satu perkara yang main-main. RUU yang dibentangkan di parlimen diluluskan dengan majoriti 2/3 ahli parlimen, itu tidak perkara mudah. Jika RUU anti lompat parti ini satu perkara mudah, maka tidak adalah peningnya kepala menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu undang-undang, bolak-balik untuk nak membuatkan RUU anti lompat parti ini tadi boleh dilihat sebagai boleh dibentangkan dan boleh guna pakaikan. Itu pun masih belum cukup sempurna, tetapi kita dah pun merasakan bahawa inilah yang kita rakyat mahu, bahawa sekurang-kurangnya ada RUU anti lompat parti ini untuk membenteras ahli-ahli politik yang lompat kata ini tadi. Jika tanpa RUU anti lompat parti, saya percaya politik dalam negara kita ini akan huru-hara sekali lagi. Jadi sebab itu keseluruhan parti yang ada di dalam negara ini menyokong, termasuk PAS. Cuma apabila hari ini Presiden PAS mengeluarkan kenyataan seperti ini, maka rakyat akan terkejut lagi. Dia suka membuat orang terkejut baru. Jadi dia suka juga menyebut tentang binatang, perumpamaan kepada orang. Jadi ini juga membuatkan rakyat jadi terkejut baru. Jangan saya katakan dia macam baru susah pula nanti kan. Jadi itulah hakikat. Jadi buat apa bentangkan RUU anti lompat parti ini kalau Presiden PAS menjawab dengan isu bahawa sumpah bai'ah lebih berkesan daripada RUU anti lompat parti. Jadi kita rakyat dikelirukan dengan kenyataan seperti ini. Sebab itu kita perlu melihat ke arah ke depan sebagai anak muda terutamanya, ataupun kita yang baru nak ke politik ini, supaya jangan kita gunakan kenyataan-kenyataan yang seperti ini yang boleh mengelirukan diri kita sendiri. Kita harus ingat, kita harus membezakan antara politik dengan agama, dengan bangsa. Kerana kita ni hidup dalam berbilang kaum. Jadi kalau dia menggunakan apa yang perkataan seperti sumpah bai'ah ini, adakah DAP nak menggunakan sumpah bai'ah? Adakah PKR nak menggunakan sumpah bai'ah? Sedangkan komponen UMNO Barisan Nasional pun tidak berani nak menggunakan sumpah bai'ah kerana dia tidak termaktub dengan undang-undang. Bagaimana kita nak samankan orang ini sedangkan menggunakan dana politik kita, menggunakan dana parti kita untuk nak kempen, lepas tu dia lompat sesenang-senangnya dengan menggunakan logo kita. Adakah kita berpuas hati dengan perkara ini? Dan tentu tidak. PAS tidak berada di situ. Tetapi dia merasakan bahawa ini jalan yang terbaik. Tetapi dia mengkritik
pimpinan amanah yang keluar bukan main lagi. Banyaklah dia punya fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan. Hujah-hujah yang dirasakan untuk nak menghentam parti amanah. Tetapi PAS itu kita lihat gagal keseluruhannya disebabkan oleh kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS itu sendiri. Dan kita rakyat fikir-fikirkan, apakah kita nak hala tuju kita dipimpin oleh seorang pemimpin seperti ini, ataupun kita harus bergerak ke depan sebagai anak-anak muda, kita nak lihat arah yang bagaimana. Adakah kita nak berada dalam keadaan yang sama ataupun kita nak lebih baik. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So kita harus fikir tentang kenyataan Hadi tegaskan supaya Bai'ah lebih berkesan daripada RU Anti Lompat Party. So sekian pencerahan saya.